Okay, mari kita continue. Tadi kita sampai kepada disorganize, disapprove. Okay, tunggu cikgu buka whiteboard dulu ya. Tadi kita sampai kepada disorganize, disapprove. Apa lagi yang perlu untuk dis? Okay, seterusnya dis ada sudah 2, jadi tinggal 2 lagi. 2 dis yang seterusnya ialah satisfied. Okay, perkataan ini. Apa maksud satisfied? Satisfied bermaksud puas hati. Tetapi kalau kamu tambah this, dia bermaksud, dia 2S bermaksud tidak puas hati. Okay? Next. Seterusnya yang terakhir punya this ialah ini, perkataan ini, respect. Kamu tahu kan? Apa maksud respect? Respect bermaksud hormat. Disrespect bermaksud tidak hormat. Okay, kalau cikgu terlampau cepat padam, kamu rewind lah ataupun pause itu video ya. Terpandai-pandai lah kamu. Okay, sekarang sudah 4D. Sekarang kita pergi kepada miss. Okay, apa itu lead? Lead itu ialah membimbing. Tetapi kalau kita tambah miss, dia bukan mislead, dia misled. Dia bermaksud bimbingan yang salah ataupun diberi arahan yang salah, agak-agak dalam maksud yang begitu ya. Okay. Seterusnya, apa yang kita boleh gunakan untuk miss? Miss yang pertama ialah perkataan ini, behave. Apa itu behave? Behave maksudnya kamu mendengar cakap, kamu mendengar arahan, kamu tak buat hal. Itu maksudnya behave. Biasa digunakan untuk anak dan pelajar. Okay? Tetapi kalau kita tambah perkataan miss, maksudnya dia tidak mendengar cakap, dia tidak be a good girl, be a good boy. Okay? Dia nakal, itu kita panggil misbehave. Seterusnya, apa lagi yang dibawa miss? Okay. Seterusnya miss ialah yang ini. Kamu tahu information kan? Itu information ialah kata nama. Inform ialah memberitahu. Tapi apabila kita guna misinform, dia bermaksud dia orang itu menerima maklumat yang tidak betul ataupun tidak yang salah. Okay, inform bermaksudnya memberi maklumat. Tetapi misinform maksudnya orang itu menerima ya, bukan memberi ya, menerima maklumat yang bersalah. Betul ke tidak? Cikgu takut nanti salah. Saya cek dulu Dalam otak cikgu itulah maksudnya. Misinform. Okay, misinform. Oh, tidak memberi. Sorry class, sorry class. Itulah cikgu cek. Kadang-kadang cikgu okay, misinform bukan inform ialah memberi maklumat. Salah, buka whiteboard pula. Inform bermaksud memberi maklumat, tambah miss di depan bermaksud memberi maklumat yang tidak benar ataupun yang palsu. Okay. Okay, sudah ada 2 miss kan? Tinggal 2 miss lagi. Apa lagi miss yang seterusnya? Yang ini. Perkataan ini judge. Kamu tahu tu apa tu judge kan? Judge itu kalau kata nama dia bermaksud hakim. Okay? Tapi kalau dia kata kerja, dia maksudnya ialah menghakimi. Okay? Tetapi kalau kita tambah perkataan miss di depan, maksudnya orang itu menjatuhkan hukuman yang salah, itu hakim, ataupun orang itu dia punya persepsi ataupun pandangan terhadap sesuatu ataupun seseorang adalah salah. Dia tak semestinya yang berkaitan dengan penghakiman saja. Dia boleh juga merujuk kepada persepsi ataupun pandangan terhadap sesuatu perkara, benda ataupun manusia. Jadi misinform maksudnya dia salah persepsi, pandangan terhadap sesuatu benda, perkara ataupun manusia. Kerana perkataan judge itu juga boleh digunakan untuk macam kita, masa kita kritik personality seseorang. Okay? So, misjudge maksudnya boleh juga digunakan macam kamu salah kritik, salah pandangan tentang personality seseorang. Okay. Miss yang terakhir adalah perkataan ini. Spell tahu kan? Spell maksudnya spell lah, spell perkataan. Misspell maksudnya dia salah spell lah, salah spell perkataan.
Okay. Okay, sudah habis miss. Sekarang kita pergi kepada less. Less biasanya merujuk kepada tidaklah ataupun tiada. Okay, yang apa? Yang pertama yang ditambah ialah meaning. Meaning maksudnya maksud. Less maksudnya tiada. Tapi dia bukan maksudnya tiada maksud. Meaningless di sini bermaksud tidak berguna. Macam sudah, kalau orang sudah putus asa, dia cakap, orang sudah putus asa kan, orang cakap, berusaha lah. Tapi kamu cakap, it is meaningless. Tidak berguna sudah. Okay. Okay, apa yang boleh tambah di less yang di belakangnya? Less yang pertama ialah kita boleh tambah ialah perkataan N. N itu ialah akhir ataupun penghujung, kan? Tetapi apabila kita tambah dengan perkataan less, endless, dia bermaksud tiada penghujung ataupun ada dua maksud tu. Tiada penghujung dengan kejap. Dia bukan saja bermaksud kepada pengakhiran sesuatu perkara yang tiada penghujungnya dengan tiada limitnya. Maksudnya benda yang terlampau banyak. Benda yang terlampau banyak pun kita panggil endless. Maksudnya tidak dapat dikira. Contohnya macam dia sama maksud dengan countless. Kalau benda yang kita tak dapat kira kan, kita panggil countless, endless. Tak dapat dikira macam bintang-bintang di langit ataupun tiada penghujungnya. Maksudnya dia punya perkara itu ataupun perangai seseorang itu begitulah saja. Tiada penghujungnya. Memang begitulah. Tak dapat diubah sudah. Okay. Less yang seterusnya ialah bukan less, kebanyakan sebetulnya ialah less. Biarpun kalau begini kita sebut less, tapi apabila kebanyakan waktunya kamu gabung dengan perkataan lain, dia akan jadi less. Okay, itu endless. Kita tengok, ini ialah meaningless. Kita tengok perkataan yang seterusnya. Adakah sebutan yang sama? Yang ini, hope. Kamu tahu kan apa itu hope kan? Cikgu selalu ajarkan. Perengkannya hope ialah harapan. Hopeless, bukan less juga, less juga. Hopeless bermaksud tiada harapan, macam ingin berputus asa. Maksudnya tidak mempunyai harapan sudah. Okay. Yang terakhir, less yang terakhir ialah rest. Rest ialah dapat istirahat, dapat rehat. Okay. Restless maksudnya dia rimas. Dia tidak aman dalam hati dia. Itu maksudnya restless. Okay. So, part yang pertama kita sudah semua buat. Part yang seterusnya ialah ini. Okay, now complete the sentences with the correct form of some of the words from the table above. Maksudnya cikgu sudah jelaskan maksud-maksudnya di sini kan? Jadi kita pilih perkataan yang kita sudah tulis di sini, masukkan ke dalam sini. Okay, kamu boleh pause video ini. Okay, kamu buat dalam, buat habis baru kamu continue video ini. Okay, yang pertama, okay, apa jawapan yang ini yang pertama? Okay, let's read the question first ya. Questionnya ialah, if you in Mr. Warner's lesson, dah macam sebut nama dia, you have to stand in front of the what? Stand in front of the class. Apa jawapannya? Jawapannya ialah, kalau kamu tidak setuju ataupun kamu tidak rasa macam kamu tidak suka dia, tidak suka dia punya lesson, kamu perlu berdiri di depan kelas. Jawapannya ialah, number 1 ialah disapprove. Bukan. Okay. Jawapan yang pertama ialah, kejap.